ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat hadir bersatu majlis ilmu selepas salat subuh berjemaah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat daripada kita wabak yang berlaku sekarang ini dan menyelamatkan semua umat Islam daripada segala ujian yang ada pada ini. Kita berada pada hadis yang ketiga, betul ke? Hadis ketiga. Baik, kita sedang baca kitab daripada hadis-hadis hukum, ya, iaitu menceritakan tentang dalil-dalil yang dipegang dalam mazhab Syafi'i dan semuanya berpandangan kepada hadis-hadis sahih. Tidak seperti ini dikatakan sebahagian bahawa pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i diambil daripada pandangan fulan bin fulan, bukannya berteraskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ketiga, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa arabiyyun fabala fi ta'ibatil masjid fazajarahu an-nas fanahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma fa'uhriqa alaihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, satu hari seorang lelaki Arab Badui datang. Tiba-tiba dia kencing di salah satu kawasan dalam masjid. Lantas orang ramai mengherdiknya dan mereka telah dihalang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, Nabi SAW merintahkan supaya sebaldi air dicurahkan ke atas air kencing itu. Baik, hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim yang menjadi bukti kepada kita bahawa air kencing itu merupakan satu najis dan perlu dibersihkan. Bagaimanakah cara membersihkan permukaan tanah yang kena najis padanya? Maka hendaklah dijerus padanya air dengan kadar mengikut uruf adat bahawa telah hilang baunya, rasanya, warnanya, maka kawasan itu kembali bersih dan suci. Melainkan pandangan daripada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahawa permukaan yang diselamuti oleh najis seperti itu hendaklah dikeruk, apa istilahnya, dikorek, dikeluarkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i menunjukkan kepada hadis ini bahawa Nabi SAW menyuruh supaya sebaldi air dicurahkan ke atasnya. Ada banyak pengajaran yang terdapat di sebalik hadis ini. Yang pertama, kalau kita berkenalan dengan pembawa hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang telah saya ceritakan pada kuliah lalu tentang keislamannya, penyertaannya bersama dengan Nabi SAW, menjadi khadam kepada Rasulullah SAW, dia dan ibunya, sehingga menjadi salah seorang daripada perawi hadis yang paling banyak dalam masa yang sama antara penduduk Madinah yang paling kaya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Iaitulah dari kecil membakar semangat dalam dirinya untuk menjadi seorang hartawan dengan tujuan untuk membantu Islam. Beliau ni bila ayahndanya wafat dalam keadaan kafir, maka bondanya membawanya, menghantarnya kepada Rasulullah SAW supaya membantu menyediakan segala kemudahan Rasulullah. Jadi khadam Rasulullah. Bahasa Arab panggil khuwaidin, khadam yang kecil. Sedari kecil Anas ini duduk di rumah Rasulullah SAW, melihat macam mana wajah Rasulullah kalau marah, kalau gembira. Beliau berkata, saya memperhatikan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah marah. Memadailah untuk kami faham bahawa baginda tidak senang dengan satu perkara itu pada wajahnya saja. Riak-riak pada wajahnya sudah menterjemahkan rasa tidak senang baginda SAW. Anas masa Nabi sampai di Madinah usianya baru 8 tahun. Bayi anak-anak kita dah dulu. Maka bila Rasulullah SAW menyuruhnya melakukan satu perkara, kadang-kadang Anas terlupa.
budak-budak. Nabi suruh dia membuat satu benda, dia keluar Masjid Nabawi itu, dia jumpa teman-temannya, kawan-kawan permainannya, habis lupa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang, seolah-olah bagaikan bapa angkat untuknya, kerana beliau telah kematian ayah. Nabi mendidiknya dengan penuh kasih sayang, mencarinya mana pergi budak ni tadi. Maka Nabi SAW menemuinya sedang main dengan teman-temannya. Rasulullah SAW memegang telinga dari belakang, memegang telinganya dengan penuh kasih sayang. Wahai anak yang punya dua telinga, mana dia benda yang aku suruh dapatkan tadi? Maka anak pun bikas melihat, Allah Rasulullah, saya terlupa Rasulullah nanti. Anak 8 tahun, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Maka inilah dia antara kenangan yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada ibunya, kali saya cerita kepada tuan-tuan bahawa Ummu Sulaim adalah ibu kepada Anas ni antara wanita yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Iaitulah Rasulullah tidur ke rumahnya, pergi ke rumahnya, selalu berada di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim akhirnya berkahwin dengan seorang lelaki yang saleh. Sebelum itu dia kafir masuk Islam, dan mas kahwinnya hanyalah keislamannya. Wanita itu berkata, aku tidak ingin apa-apa daripada wahai Abu Talha, melainkan kau masuk Islam. Itulah menjadi mahar itu. Walaupun Abu Talha ni kaya raya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu minta pada ibunya, wahai ibu, beritahu kepada Rasulullah, doa agar saya jadi kaya, supaya dengan kekayaan saya dapat bantu Rasulullah SAW, bantu Islam. Ya Allah, tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian, pernah tak kita semak anak kita ke, cucu kita ke, apa yang dia nak buat pada masa hadapan? Alangkah indahnya kalau dia punya cita-cita besar untuk Islam. Beginilah anak-anak yang dididik oleh generasi Islam yang awal. Kecenderungannya semua fikir untuk Islam, makan tidurnya semua untuk Islam. Berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma yang merupakan cucunda Rasulullah SAW itu bertanya kepada ayahandanya Ali karramallahu wajhah, wahai ayah, siapakah orang yang paling hebat lepas Rasulullah SAW? Budak kecil ni bertanya kepada ayahnya. Tengok tuan, ini orientasi mereka ya. Kali pada hari ini anak-anak kita bertanya, ayah, kereta tu berapa harganya, rumah kat situ berapa harganya, saham apa yang paling tinggi nilainya. Tapi anak-anak sahabat Nabi tanya, siapakah orang paling hebat lepas Rasulullah SAW? Maka Nabi menjawab, takkan kau tak tahu nak? Abu Bakar Siddiq, lelaki paling baik lepas Rasulullah SAW. Tak ada yang dapat menandinginya. Selepas itu siapa? Mereka bertanya lagi kepada ayah dia. Ayah dia menjawab, Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umar itu orang paling baik. Selepas Abu Bakar, tidak ada lebih bertakwa kepada Allah banding dengan mereka. Abu Bakar nombor 1, Umar nombor 2. Lalu kami merasa takut, kata Hasan bin Husain, budak kecil ini. Kami merasa takut kalau tanya ayah siapa yang terbaik lepas Umar, nanti ayah jawab Osman bin Affan. Maka kami lekat-lekat kata pada ayah, kalau begitu nombor 3 ayah aku. Ayah nombor 3. Maka Nabi hanya menjawab, in abuka illa ahadun minal muslimin. Ayahmu tidak lain hanyalah salah seorang lelaki Islam bersama dengan orang-orang yang masuk Islam. Tawaduknya si ayah itu. Jadi kembali kita kepada kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik daripada kecil melihat keadaan Rasulullah tidur di atas pelepah kurma, badan baginda berbirat-birat, melihat makan baginda. Kadang-kadang pulang ke rumah tidak ada apa untuk dijamah, maka baginda berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas ini berfikir, kalau dah aku jadi orang kaya, kan banyak benda boleh buat untuk Islam. Maka budak kecil ini daripada usia 8 tahun minta kepada ibunya agar doakan oleh Rasulullah. Segan nak minta direct. Maka melalui ibu yang sangat rapat dengan Rasulullah itu, wahai ibu, kata kepada Rasulullah, doakan untuk saya sudah jadi kaya. Maka Nabi sedang mendoakan untuk Anas dengan doa yang penuh keberkatan.
mukjizat baginda Rasulullah, Anas akhirnya jadi seorang sahabat antara yang paling kaya. Bahkan disifatkan sahabat Ansar yang paling kaya. Tidak ada tanah yang disentuh oleh beliau melainkan dia subur. Pokok-pokok kurma yang ditanam di Madinah ketika berlaku kemarau panjang, kurma mereka semuanya mati melainkan kurma Anas masih subur. Kurma Anas disebut dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar, dijual di pasar Madinah harganya berganda-ganda banding dengan kurma orang lain. Iaitulah dia mempunyai bau yang harum, sedangkan kurma orang lain tidak mempunyai bau. Mana kurma ada bau tu kan? Adalah bau kurma kan? Tapi kurma Anas ini dijual cepat habis. Ibaratnya start buka stall pukul 7 pagi, pukul 9 pagi dah habis jual. Orang lain masih lagi menunggu-nunggu pembeli. Begitulah berkat hidup Anas bin Malik. Ya, tuan-tuan belajarlah doa ini. Kalau kita tukar kepada diri kita, Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' fi dari wa barik li fi ma a'taitani. Saya dah ajar doa ni. Tak lah. Macam belum itulah kadang-kadang ingat dah ajar tapi belum ajar. Kadang-kadang ingat dah belum ajar, memang belum ajar. Mari kita baca sama. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' waw sin ain wa wasi' li fi dari wa barik li fima a'taitani ataupun fima razaqtani. Ada dua riwayat Maksudnya, ya Allah, banyakkan untuk hartaku dan keturunanku, luaskan aku pada rumahku dan berkatilah aku pada semua pemberianmu kepada aku. Taklah kita faham bahawa rezeki ni bukan semestinya orang banyak, harta banyak, tak semestinya itu ya. Kadang-kadang rezeki ni datang dalam bentuk kesihatan, kadang-kadang rezeki datang dalam bentuk masa, kadang-kadang rezeki datang dalam bentuk keluarga yang sihat, kadang-kadang rezeki datang dengan kawan-kawan yang baik mengingatkan kita waktu kita lupa, kadang-kadang rezeki datang dalam bentuk kenangan, kebahagiaan. Ya, janganlah diukur kekayaan semata-mata tanda orang itu mendapat rezeki yang banyak. Kalau dia mendapat harta yang banyak, itu satu kelebihan yang Allah beri kepada dia. Adalah tanggungjawab yang dia kena tunaikan. Ya. Baik, dalam hadis ini menceritakan seorang Arab Badui. Biasanya kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan Arabi ini merujuk kepada Arab yang tak ada pendidikan, datang dari kawasan-kawasan pedalaman. Kalau sebut Arabi, itu orang Arab biasa. Abu Bakar adalah Arabi, Umar Arabi, Ain, Ra, ya, Arabi. Tapi kalau ada alif di awalnya Arabi, itu merujuk kepada orang Arab Badui. Tak ada pelajaran, perangainya kasar, bermotor, berbau badannya. Tapi Arab yang duduk di bandar, macam kaum Quraisy yang Allah ceritakan tentang kekuatan mereka berniaga dalam surah Quraisy sebagai contohnya, di ila fi Quraisy, menceritakan tentang kejayaan bangsa Quraisy. Mereka, perniagaan mereka dah jadi turun-temurun. Ya, mereka biasanya orang bertamadun. Tapi Arab Badui ini orang yang tak ada pendidikan. Maka apa dibuat? Dia datang dalam masjid Nabi SAW, dia tak tahan nak buang air kecil, seperti kelakuannya di kawasan-kawasan pedalaman Badui itu, di padang pasir, Sahara, tak ada orang, kencing mana-mana, maka di masjid Nabi kencing. Pergi ke satu sudut di belakang Masjid Nabawi, maka dia pun kencing. Ya, tuan-tuan yang mulia sekalian. Maka bila dia kencing, semua sahabat yang ada dalam masjid itu melihat keadaan itu menjadi terkejut, panik, marah. Maka mereka pun dalam hadis ini mengatakan fazajaruh, mereka pun datang ramai menengkingnya, memarahinya. Nabi SAW pun menegah para sahabat daripada berkelakuan demikian. Dan selesai daripada kencingnya, Nabi menyuruh bawa sebali air dijuruskan tempat tersebut sampai hilang kesan kencing tersebut. Ya, jadi ada banyak pengajaran pada hadis ini seperti yang disebut oleh para ulama, contohnya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari.
Ini menunjukkan kualiti pendidikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan tenang, dengan kasih sayang. Kalau dimarahi, ditahan, dipukul dan sebagainya, orang Arab ini tentulah dia akan lari daripada Islam. Mungkin begitu. Atau mungkin ketika dia sedang kencing itu, dia pun lari. Kencing yang menjejis pula dalam masjid lagi besar mudarat yang akan dialami. Mungkin juga begitu. Ya, dan juga dia sudut kesihatan pun, ia memberi kesan kepada seseorang kalau kita menengking anak itu waktu dia sedang kencing sebagai contohnya. Mungkin ada perkara berkaitan dengan kesihatan yang boleh menimpanya. Maka ada banyaklah pengajaran yang dikutip daripada hadis Nabi SAW ini. Dalam hadis yang lain kata Imam An-Nawawi yang melengkapkan hadis ini dalam Syarah Muslim tadi, ada lanjutannya. Nabi telah berkata kepada orang Arab itu selepas beliau kencing, Nabi kata kepadanya, innamal masajid la tasluh lihaza. Masjid tidak boleh dibuat begini, kata Nabi SAW. Jadi padu kepada hadis ini adalah lanjutannya. Sebagai contoh, Imam An-Nawawi menjelaskan hukum makruh kita tidur dalam masjid tanpa sebab, melainkan untuk orang yang menunggu waktu sembahyang, melainkan orang ada program qiyamul lail, pelatihan yang amat sangat, melainkan ada orang musafir, tak ada tempat nak berehat, masjid tak ada tempat, dia letih sangat, bolehlah tidur, tapi alaslah tempat tidur itu supaya tidak mengotorinya, umpama air basi dan sebagainya. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita tentang kepentingan kebersihan, aspek kebersihan yang telah pun ditekankan dalam Islam 1400 tahun yang lalu. Walaupun pembinaan masjid pada zaman Nabi dahulu serba sederhana. Ya, jadi di sinilah bentuk kebersihan yang dianjurkan dalam Islam daripada awal lagi, mengajar kita bahawa kencing itu satu benda yang bersifat najis. Tak kira kencing orang dewasa ke, perempuan ke, lelaki ke, melainkan anak lelaki yang usia 2 tahun ke bawah. Nanti kita akan lihat hadisnya. Ada kelonggaran yang ditetapkan dalam Islam, iaitu direnjil sahaja pada air kencing anak yang usia kurang dari 2 tahun lelaki dan tidak makan apa-apa melainkan susu ibunya saja. Ada penjelasan nanti, ya. Baik, hadis yang keempat, an Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati az-zahab wal fiddah fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, jangan memakai sutera dan kain yang berselang sutera, dan jangan minum menggunakan bekas yang dibuat dari emas dan perak. Sesungguhnya semua itu adalah buat mereka, iaitu untuk orang kafir di dunia dan buat kamu di akhirat nanti. Hadis ini riwayat Huzaifah bin Al-Yaman, juga salah seorang pemuda yang sangat besar peranan sumbangan dalam Islam. Huzaifah ni bapa dia berasal daripada kalangan penduduk Mekah, tetapi beliau ada isu, ada krisis di Mekah, maka beliau melarikan diri pergi ke Madinah. Ini Yaman ini namanya. Nama sebenarnya bukan Yaman, tapi dipanggil orang Yaman. Ayahnya ini. Kemudian ayahnya berkahwin dengan seorang perempuan dari Madinah dan dapatlah anak yang dinamakan sebagai Huzaifah. Huzaifah ini ada beberapa orang Huzaifah dalam nama para sahabat Nabi SAW, tapi inilah sahabat yang paling terkenal dengan nama Huzaifah. Huzaifah memikul amanah yang besar pada zaman Nabi kerana kecerdikannya yang luar biasa itu. Maka Nabi SAW sudah menggalaskan kepadanya tanggungjawab untuk menjadi sesulit pada Rasulullah. Zaman dulu lagi dah ada sesulit itu pun, set Paul. Dan antara tanggungjawab besar Huzaifah ni iaitu menyimpan nama-nama kaum munafikun yang ada di Madinah. Tak ada siapa pun tahu nama-nama munafik ni melainkan Huzaifah saja. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pada peringkat awal Islam sampai ke Madinah, Nabi baik sangka dengan golongan munafikun, sehingga Allah turunkan surah At-Taubah, wala tusalli alaihim mata abada wala taqum ala qabri. Allah tidak benarkan Nabi SAW
untuk bersifar untuk golongan munafikun dan tidak membenarkan untuk Rasulullah menghadiri sembahyang jenazah untuk mereka. Berarti kalau seseorang daripada mereka ni mati, maka Rasulullah akan suruh sahabat lain mengimamkan jenazah itu dengan memberikan alasan itu tidak dapat hadir dan sebagainya. Kerana Allah mengharamkan Nabi-Nya untuk menyembahyangkan golongan munafikun. Munafik ni maksudnya ni munafik akidah, betul ya? Ada juga orang munafik, namanya munafik akhlak. Akhlak dia ada problem, kontras, personality. Ada orang tuan-tuan, dia datang ke masjid ini, dia boleh jadi imam. Nanti dia pergi ke program perkahwinan, dia boleh menyanyi karaoke juga dengan isteri orang. Ada orang begitu orang. Ini bukan munafik akidah, ini munafik akhlak namanya. Janji tak datang, dia bukan munafik akidah, itu munafik akhlak. Dalam hadis mengatakan, kalau mempunyai 4 ciri-ciri lengkap, takut lengkap sifat nifaq itu dan diri nanti. Jadi munafik akhlak tidaklah bahaya macam munafik akidah yang sangat bahaya, kerana Allah menyatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik akidah itu akan berada di lurah yang paling bawah dari neraka, lebih bawah daripada si kafir. Orang munafik, kerana dia menampakkan Islam dalam hatinya kafir sebenarnya. Jadi Huzaifah bin Al-Yamani menyimpan nama-nama kaum munafikun. Bila Nabi sudah wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah. Abu Bakar wafat, Abu Bakar mencadangkan umat Islam untuk mengangkat Umar Khattab menjadi khalifah, dan umat Islam menyetujui ini. Sahabat-sahabat Nabi memilih Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka Sayyidina Umar antara rasa cemas dalam dirinya adalah beliau bertanya kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, adakah nama aku ada dalam golongan munafikun itu?" La ilaha illallah. Sayyidina Umar punya takutnya bertanya kepada Huzaifah, ada tak nama aku dalam golongan itu? Huzaifah kata tidak ada, Amirul Mukminin tak ada. Huzaifah tidak mendedahkan nama-nama itu walaupun Rasulullah dah wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar ni merhatikan Huzaifah. Kalau orang mati, Huzaifah tak pergi, Sayyidina Umar pun tak pergi. Ya, jadi Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, kerana kesungguhannya dalam Islam, kehebatannya, maka beliau akhirnya pada zaman Umar Khattab telah memilih beliau menjadi amir di bandar, di wilayah yang besar dalam kota Parsi selepas Parsi jatuh ke pangkuan Islam. Jadi tentera Islam pergi membuka Parsi di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa radhahum ajma'in. Akhirnya bila menang di situ, maka Sayyidina Umar telah menghantar Huzaifah menjadi pemimpin di situ. Datangnya Huzaifah menaiki keldai dengan pakaian yang sangat sederhana. Ketika dia sampai di pintu kota Madain, penduduk Madain yang beragama Majusi itu sedang menunggunya, tak tahu itu Huzaifah. Tunggu dia pagi sampai ke petang, tak muncul-muncul pun amir yang Sayyidina Umar lantik. Mereka dengan pakaian mereka, dengan perhiasan mereka, orang Parsi, orang kaya, negara besar pada masa itu, jatuh ke pangkuan Islam. Bila petang mereka bertanya, mana Amir tak sampai-sampai? Maka seorang sahabat kata, Amir kamu dah sampai, dah sampai. Yang mana satu? Kita dia naik keldai dan kaki bersilang, makan roti kering. Itu lagi, terkejut mereka. Mereka pun dehkan ni macam orang punya pangkat lah, datuk-datuk lah. Datuk-datuk negeri Parsi, pangkat begitulah seolah saya sebut bagi tuan-tuan muda faham. Pergi kejar, pergi ke rumah Huzaifah. Terkejut mereka, ini yang lantik oleh Sayyidina Umar ya. Pakaian tidak menunjuk kepada, pakaian hanya menunjuk pada status, tapi dia tidak menunjuk pada prestasi di sisi Allah. Tuan-tuan kena ingat ni. Janganlah ukuran kebendaan menjadi benchmark yardstick kita untuk menentukan tahap seseorang, tidak. Ya tuan-tuan, maka Huzaifah bin Al-Yaman ni ketika mereka serve kepadanya minuman letak dalam bekas daripada perak, Huzaifah membaling bekas itu. Maka semua terkejut tengok. Dia kata sebenarnya bukan kali pertama, aku dah cakap banyak kali jangan bagi bekas ini minum oleh aku, tak boleh, tapi dia tetap memberi. Sayyidina Huzaifah membaling bekas tersebut. Bukan untuk mengaibkannya ya, tapi dah banyak kali disebut, dia masih buat juga.
Aku kata tidak boleh, kami tidak boleh minum dalam bekas berjana daripada emas atau perak. Radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang tabi'in, anak muridnya yang berada di Madain itu, di Parsi itu, namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Mengatakan bahawa terkejut kami melihat Huzaifah membalik bekas daripada perak. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, lantas Huzaifah telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan pakai pakaian sutra dan jangan pakai apa-apa tenunan daripada sutra. Jangan minum dalam bekas emas atau perak, kerana ini bagi orang kafir di dunia, esok akhirat untuk kita. Islam ni seperti yang kita belajar, namanya Islam tawa. Islam itu maknanya tunduk, patuh. Sami'na wa ata'na. Allah suruh ikut sajalah. Jangan banyak komplain dan banyak komen. Ya, sampai keadaan pada hari ini kalau tak ikut orang ke tak nampak keren. Orang pakai baju sutra, pakai baju sutra juga tak nanti orang. Peduli apa orang tuan-tuan? Orang tanya ke pegang ke baju sutra ke benda ni? Ini ada sebahagian masyarakat kita tidak menghiraukan pesan Rasulullah SAW. Pakai pakaian sutra, samping sutra. Perempuan boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi lelaki tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun pada benangnya sudah, benangnya pun tak boleh. Kerana berpandu kepada hadis ini. Ini ujian yang bagi golongan tertentu. Ia meletakkan status untuk berada di tempat masyarakat dengan penampilan seperti itu. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dalam Fathul Bari dan juga dalam Syarah Muslim menceritakan bagaimana kalau kita pergi ke satu tempat yang disediakan minyak wangi itu dalam bekas daripada emas atau orang perak. Contohnya, bagaimana nak buat? Contohlah pergi ke hotel, satu tempat minyak wangi disediakan dalam bekas perak. Contoh. Maka kita boleh guna tak emas itu? Boleh guna tak minyak wangi itu? Pokoknya boleh. Bagaimana caranya? Adab kita seperti yang telah diajar berpadu kepada hadis ini, bahawa Nabi tak benarkan kita gunakan bekas emas perak ni. Ambil bekas itu, jadi daripada perak ke daripada emas itu, yang melindungi bahan yang kita nak manfaatkan itu, curah ke tangan kiri, baru curah ke tangan kanan, barulah guna pada badan kita dan sebagainya. Faham? Ya, supaya kita mengambil pedoman berhadis ini, Nabi tak bagi guna, ikut sami'na wa ata'na. Ya, begitu juga bahan-bahan yang lain, seperti jam tangan emas contohnya, lelaki tak boleh pakai. Kalau dah terbeli macam mana? Simpan saja. Ataupun nak jual, tak masalah, jual. Nanti orang tanya pula, jual lelaki lain pakai pula besar nanti. Tak, itu bukan urusan kita. Urusan kita jual kerana dia boleh dimanfaatkan. Mungkin boleh dileburkan semula ke, mungkin boleh diapa ke. Ya, maka ini yang dianjurkan dalam Islam. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam satu peperangan sebelum Islam, seorang sahabat bernama Al-Fajr, beliau berkata, saya berperang dalam perang itu, wahai Rasulullah, maka hidung saya patah. Tak ada bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan hidung yang patah itu, melainkan emas. Kalau pakai bahan lain jadi busuk yang amat sangat. Maka Rasulullah menyuruh Al-Fajr ini untuk menggunakan emas pada hidung yang patah itu. Demikian juga datuk nenek moyang kita dulu, mereka bila gigi patah, mereka pakai gigi emas kan. Itu saja yang boleh digunakan untuk kesihatan, kerana ia bukannya bersifat perhiasan, tapi ia bersifat satu keperluan untuk keadaan-keadaan seperti itu. Ya, jadi inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebenarnya ini namanya kesederhanaan dalam Islam. Apabila ada satu level masyarakat yang terlalu kaya dan menggunakan semua benda ini tanpa ada batasan, maka inilah yang berlaku dalam dunia. Orang panggil global warming ini. Pembalakan banyak sangat. Kan orang nak pakai kayu, padahal kayu ikut keperluan dia masih ada. Apa dia panggil? Dia masih ada dia punya kota tu, dia punya minimum, apa saya nak sebut, tak reti dah tuan. Dia tentu ada sukatan yang tertentu untuk digunakan. Bukan sewenang-wenangnya, tapi kerana nafsu manusia tak pernah selesai, maka segala benda dalam dunia ini ditaruh, diambil, digunakan, diambil ikut sewenang-wenangnya tanpa ada kawalan. Maka Islam telah memberitahu perkara ini 1400 tahun lalu.
Emas ini layak dipakai oleh orang perempuan. Pakai satu dua nampak cantik, cukup. Kenapa pula kena ada gelas yang emas? Kenapa pula kena pinggan emas? Kenapa ada sudu? Maka dia akan menyebabkan apa tuan? Menyebabkan kita over mengambil benda ni semua sehingga akan mengakibatkan kekayaan yang luar biasa, ketamakan, pembunuhan. Orang bekerja terpaksa kerja lebih masa untuk cari duit, tak pernah selesai hidup ini. Kerana hambatan kebendaan yang sudah menghantui kita. Maka Islam telah mengajar ini, kata Imam Ghazali berapa ratus tahun lalu tuan-tuan, bahawa ini Islam mengajar kita dalam hidup. Orang putih beragama minimalis, apa nama? Kan? Pakai ikut keperluan. Buat apa kita pergi over sangat? Kerana bila berlaku keadaan seperti itu, keseimbangan dari sudut makroekonominya, apa benda lah tuan-tuan, maka tidak akan berlaku. Menyebabkan adanya satu golongan yang terlalu kaya tanpa ada kawalan. Satu pihak terlalu miskin. Jurang ini akan menjadikan manusia, ya tuan-tuan, mengalami macam-macam masalah seperti yang kita lihat pada ini. Baik, ini adalah peringatan daripada Rasulullah SAW. Ini adalah menunjukkan kepada kita betapa Islam mengambil berat soal pemakanan sebagai contohnya. Juga ditunjukkan dalam hadis ini. Mana dari sudut pemakanan, makan secara sederhana, makan ikut keperluan, tak payah nak tunjuk-tunjuk kepada orang dan sebagainya. Ya, pada ini jadi satu bisnes untuk menampakkan lavishnya hidup, supaya semua orang nampak fulan makan ke tempat sekian, makan makanan ini, duduk di tempat ini. Ya, kebanggaan menjadi ukuran untuk menentukan kejayaan pada hari ini, tuan-tuan yang mulia sekalian. Ini juga satu perkara yang sangat bahaya yang berlaku dalam kehidupan manusia akhir zaman. Baik, ya. Hadis yang kelima, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyati al-fiddati inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang minum dalam bekas perak, maka sebenarnya dia sedang mencurahkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis ini riwayat Ummu Salamah. Siapakah Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah seorang wanita bertuah yang telah pun mendapat keberkatan doa Nabi SAW, akhirnya menjadi isteri Rasulullah SAW. Iaitulah peristiwa ini. Ummu Salamah terpisah daripada suaminya Abu Salamah. Abu Salamah berhijrah, isterinya ditahan oleh keluarga di Mekah. Selama setahun mereka terpisah. Anak mereka bernama Salamah ini Ummu Salamah, maknanya anak dia bernama Salamah. Salamah ni bukan perempuan, tuan-tuan, lelaki. Dia tak semestinya ada ta di hujung ni semuanya perempuan. Muawiyah ada ta kat belakang. Talhah ada ta kat belakang, lelaki tu. Lagi siapa? Maisarah lelaki, bukan perempuan. Syu'bah lelaki. Ini nama-nama lelaki, ya. Jadi Ummi Salamah ni, anak mereka menjadi mangsa peristiwa hijrah itu, tarik-menarik sampai terkeluar tangannya dari apa dipanggil? Daripada bahunya ni terkeluar tangan budak kecil ini. Tarik oleh keluarga, tak bagi berhijrah ke Madinah. Selepas tahun keluarganya merasa kesian sangat, Ummu Salamah sudah dikurus kering, teringat suaminya berada di Madinah, maka barulah mereka melepaskannya pergi. Yang membawanya pergi ni semulia-mulia lelaki. Walaupun dia kafir, dia hantar Ummu Salamah pergi sampai ke Madinah. Tengah perjalanan, dibagi makan, dihormatinya perempuan luar biasa sekali. Ummu Salamah menceritakan, aku tidak pernah berjumpa seorang lelaki yang lebih baik daripada ini. Dia menghantar kami sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, baru sekejap jumpa Rasulullah, berjumpa dengan suaminya. Kemudian berlaku pula perang Badar, perang Uhud. Dalam perang Uhud, suaminya cedera parah dan suaminya mati 3 bulan lepas perang Uhud. Mati lepas perang, dianggap syahid juga kerana dia kesan daripada perang. Tapi Ummu Salamah dengan tabahnya sentiasa mengamalkan doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni, gantikan untuk aku satu lebih baik daripada ini. Doanya anjuran daripada Rasulullah SAW. Ada banyak versi. Ini satu daripada ini.
Maka suaminya wafat. Dia terfikir dalam hati, maksud doa ini, gantikan untuk aku satu lebih baik daripadanya. Suami aku ni sehebat-hebat manusia, siapa nak ganti dia? Rupa-rupanya habis iddahnya 3 bulan kemudian Rasulullah datang meminang. Dan beliau dengan penuh penghormatan berkata kepada Rasulullah, saya perempuan yang dah tua, saya punya ramai anak, saya juga seorang yang sangat cemburu. Maka Rasulullah telah bersabda kepadanya, wahai Ummu Salamah, engkau tua, aku pun tua juga. Kau mempunyai ramai anak, anakmu adalah anakku. Dan kau cemburu, aku mohon kepada Allah menghilangkan cemburu. Maka kini masuklah Ummu Salamah menjadi seorang wanita, isteri Nabi, Ummul Mukminin. Tak ada level lebih tinggi daripada level tersebut. Ya, jadi para orientalis memfitnah berbagai perkara terhadap Nabi kita dan mengatakan Nabi ramai isteri, kahwin dengan budak-budak dan sebagainya. Ya, antara jawapan yang paling baik tuan-tuan yang bersekalian adalah isteri Nabi ini menjadi wakil untuk Nabi bercakap dengan orang perempuan. Kerana zaman dulu tak ada viral, tak ada apa tuan-tuan. Dan wanita Arab ini datang daripada berbagai-bagai kabilah. Bila dia pulang daripada kabilahnya, dia membawakan apa yang dipelajari daripada rumah Rasulullah SAW. Dan izin ini datang daripada Allah SWT. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada banyaklah hujah yang dikemukakan para ulama. Dan isi-isi Nabi ini merupakan ustazah yang paling hebat, mempunyai kelas-kelas kuliah masing-masing lepas wafatnya Rasulullah SAW. Ini buktinya. Antara hadis yang dikemukakan oleh seorang isteri Rasulullah SAW, dan setiap mereka menyampaikan hadis melihat apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah berkata, ya, doa tadi tuan-tuan amalkan lain dalam hidup. Kita sukar, susah, anak kita, menantu kita, adik-adik kita, amalkan doa Ummu Salamah tadi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku ganjaran atas apa musibah yang berlaku, beri aku ganti yang lebih baik daripada ini. Keluar masjid ni kan, tengok slipper dia tak ada, hilang kat slipper. Baca doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni, gantikan untuk aku satu lebih baik lagi. Jadi mungkin Allah nak gantikan slipper dulu dengan sebuah motorkar, kita pun tidak tahu. Jangan main dengan Allah Ta'ala ini. Jadi apa sahaja musibah dalam hidup, amalkan doa ini, kerana ia akan menghilangkan kesedihan, menggantikan satu lebih baik daripada ini, seperti kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang minum dari bekas perak, sebenarnya dia mencurahkan api neraka dalam tekaknya. Kita kalau minum air panas itu berjaga-jaga sana, takut tercurah kat tekak, ramai basuh panas. Ini kan pula api neraka yang bandingannya dengan api di dunia ni 70 kali lebih panas. Tuan-tuan dimulakan sekalian, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak adalah orang nak buat begitu, melainkan memanglah orang ni tak siuman. Jadi dalam hadis ini kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahawa Nabi telah pun menyamakan orang yang melanggar perintah Allah ni dengan orang yang menempah kemurkaan Allah, macam minum api neraka yang menggelegak itu. Kalau kita minum air, kan dengar bunyi minuman itu, bunyi air itu ditelan dalam mulut. Ya, disunatkan kita minum ni sipping, sedut sikit-sikit, bukan gulping, gulp, bukan begitu. Dia suka kita minum dengan tenang. Ya, minum sikit-sikit, sedut. Permisi. Apa? Minum sikit-sikit. Maka orang yang minum daripada bekas tembaga ini, di akhirat besok dia akan minum daripada api neraka. Alangkah malangnya orang seperti ini, tuan. Jadi kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, yujarjir, jarjarah. Jarjarah ni bunyi air masuk dalam tekak. Ya, maka orang seperti ini adalah orang yang ingkar dan dengkil dan menunjukkan penderhakaan kepada Allah Taala, maka layaklah dia mendapat habuannya seperti itu di akhirat, balasannya seperti itu di akhirat. Ya. Baik. Kita pergi pada hadis yang ke-6. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'. Wa'ada minha ashurbu fi aniyatil fiddati
Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 perkara, melarang kami dengan 7 perkara. Baginda menyebutkan salah satu daripadanya, minum menggunakan bekas yang berbeza. Hadis ini akan saya uraikan dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Ya, ada 7 perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain seperti dikumpulkan oleh Imam Muslim. Nanti kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang, dan kita akan berkenalan lagi dengan siapakah nama sahabat bernama Bara' bin Azib. Jadi mudah-mudahan setakat ini saja untuk kuliah kita pada pagi ini. Segala yang baik semuanya daripada Allah SWT. Segala kekurangan pada manusia mudah-mudahan kita dapat baiki diri kita masa-masa. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Waktu syuruk masuk, ya, marilah kita sembahyang sunat syuruk sebelum beredar. Moga-moga dapat penuhi apa yang Nabi nyatakan sebagai menunaikan ibadah umrah ataupun haji sempurna kata Nabi SAW. Sunat syuruk 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.